Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam slot yang kedua. InsyaAllah kita akan sambung untuk slot yang kedua kursus kita pada hari ini. Baik. Tak, dah tak. Ya saya. Ada yang nak tanya ke? Boleh kita sambung ya? Baik. Untuk yang seterusnya, sebelum kita teruskan, kita jawab dulu beberapa soalan yang saya terima melalui aplikasi Google Meet. Yang pertama, perbezaan antara bacaan ejaan beras dan biras. Sebenarnya yang tu tak ada masalah. Yang beras dia adalah vokal E pepet, yang mana kita maklum E pepet dieja dengan tidak dilambangkan dengan huruf alif. Okey, apabila berada di tengah suku, apabila berada di tengah perkataan, so ejaannya adalah beras, ras, rosin, ras. Okey. Yang kedua, bagi ejaan biras, okey, biras dia adalah suku kata pertama bi, yang mana huruf I dilambangkan dengan ya, jadi ejaannya adalah bayabi, rosin, ras, biras. So kalau contoh kita buat ayat, biras saya adalah penjual beras. Okay, jadi ejaan untuk beras rosin, ras. Untuk ejaan biras bayabi, rosin, ras. Yang tu tak ada masalah. Dia tidak berlaku homograf dan tidak perlukan penambahan huruf vokal untuk membezakan. Dia memang dah berbeza. Okey. Baik, untuk ya soalan. Sila. Kalau dengan perkataan berasa, berasa kita letakkan huruf alif. Kalau beras, rosin. Kenapa rosin? Kenapa? Kerana ada KVK alif. Boleh? Kemudian untuk berasa, kita eja dulu kata dasarnya, kata tunggalnya adalah rasa. Ejaan rasa adalah ra alif sin. Jadi bila kita meletakkan awalan so ejaannya akan menjadi ra alif ra sin se. Kenapa sin tak ada alif? Kerana kita dah sebut tadi dia termasuk dalam AA 12 huruf. Sa tu termasuk dalam AA 12 huruf. Contohnya kuasa, kaf waw alif sin. Rasa, ra alif sin. Masa, mim alif sin. So kalau berasa, ra alif sin diletakkan di depannya, jadilah berasa, ra alif, ada alif kat situ, dan sin di belakang. So tiga-tiga tu tak ada masalah. Beras, biras dan juga berasa. So dia tidak akan jadi berlaku persamaan ejaan. Okey, boleh Ustazah? okey Ustaz. Baik, terima kasih. Okey, kita sambung tajuk kita pada hari ini. Kita pergi kepada tajuk ni agak berat sikit, agak susah, dan ada beberapa perkara yang kita kena perhatikan. Dia ada perbezaan ejaan yang sebelum ini dan yang terkini. Ada beza sikit kedudukan hamzah. Sebelum kita pergi kepada kedudukan hamzah yang mana menjadi satu perbualan hangat, dulu kita ada hamzah 3 suku ataupun hamzah berada di tengah garisan. Tapi sekarang dipanggil hamzah sejajar ataupun hamzah yang berada di atas garisan. So kita tengok perubahannya dan kita tengok kedudukan hamzah bermula dari awal. Okey, jadi untuk kedudukan hamzah,
Dia terbahagi kepada 4. Yang pertama, hamzah di atas alif, hamzah di bawah alif. Yang ketiga, hamzah berumah. Contohnya berumah dia duduk di atas waw ataupun di atas rumah ya. Dan juga hamzah yang setara atau sejajar. Maksudnya ditulis sama level, sama ketinggian dia dengan huruf lain di atas garisan. Dia bukannya terapung tu, tak ada. Dia duduk di atas garisan. Baik, kita tengok satu persatu. Hamzah di atas alif. Okey, kedudukannya berada di atas alif. Baik, sebelum saya masuk kepada hamzah di atas alif, kita kena maklum satu perkara. Sebab saya tengok ada di kalangan guru-guru kita, tak kiralah guru pendidikan Islam ataupun guru kafa ataupun pencinta jawi yang biasa saya buat soalan dalam grup WhatsApp ataupun dalam grup Telegram. Biasa kita buat soalan, apabila perkataan tu bermula dengan alif, dia menjadi satu kebiasaan untuk si penulis tadi meletakkan hamzah di atas alif. Contohnya dia eja orang dia eja alif, lepas tu dia letakkan hamzah di atas alif, kemudian diikuti dengan waw, ro, nga. Sepatutnya untuk eja orang, kita eja dengan alif, waw, ro, nga, tak perlu letak hamzah. Ataupun ada yang eja ikan, dia meletakkan ikan alif ya i, oleh kerana dia bunyi i, diletakkan hamzah di bawah alif, tak perlu. Itu kita kena faham dulu. Dia hamzah ni bukan sebarangan untuk kita letak, ataupun bukan semua perkataan akan ada hamzah di atas ataupun di bawah alif. Jadi untuk perkataan yang diletakkan di atas alif, okey, ada berapa? Okey, cuba kita tengok. Yang pertama, hamzah yang diletakkan di atas alif, dia adalah ejaan bagi huruf A. Okey, ejaan bagi huruf A. A ni maksudnya huruf A yang abjad tu lah. A, B, C sampai Z tu. Kita akan tengok satu persatu lepas ni untuk tajuk akronim. Tapi sebelum tu kita tengok kedudukan hamzah di atas alif. Bila diletakkan hamzah di atas alif? Yang pertama, apabila kita mengeja huruf A. Asalnya dieja dengan alif ya. Tetapi kalau tidak ada hamzah, dia macam-macam bunyilah. Alif ya bunyi I, alif ya bunyi E. Jadi untuk ejaan huruf A, diletakkan huruf hamzah di atas alif. Jadi mana-mana singkatan ataupun mana-mana ejaan yang mengandungi huruf bagi ejaan singkatan yang mengandungi huruf A, maka kita akan letakkan hamzah di atas alif. Contohnya bagi singkatan ASNB. Okey, Amanah Saham ni, Amanah Saham Nasional Berhad. Jadi ASNB, jadi A tersebut dieja dengan alif ya dan diletakkan hamzah di atas alif. Jadi S tu alif yasin, N tu ain ya nun. Kenapa N tu dieja dengan ain? Sedangkan sebutan dia ASN, bukannya ASIN. Tak ada orang sebut macam tu. Nak pergi mana tu? Nak pergi melabur kat ASINB. Ataupun nak pergi mana? Nak pergi bank. Bank mana? Bank BSIN. Tak payah. Dia sebutannya sama aja, BSN. Tak perlu sebut ain. Kenapa dieja dengan ain? Yang ni kita akan sebut, kita akan kupas dalam tajuk akronim dan singkatan selepas ini. Tapi sekarang kita fokus kepada kedudukan hamzah di atas alif, yang mana dieja dengan meletakkan hamzah di atas alif bagi ejaan A. Baik, contohnya yang amat mulia, YAM, singkatan dia adalah YAM. So ejaan A, kita fokus kepada ejaan A, hamzah diletakkan di atas alif. Okey, dan UIA. Kenapa UIA dia eja macam sekarang ni U ya waw U? Kan dulu kita eja university, sebutan bakunya university. Kalau dulu kita eja dengan alif waw U. Okey, kenapa sekarang dia eja ya waw U? Yang ni masuk dalam singkatan selepas ini. InsyaAllah kalau berminat untuk tahu, jadi stay tune. Orang kata, orang kampus saya cakap stay tune. Okay. So, kita fokus kepada huruf A dulu. So, ejaan huruf A nya adalah alif ya dan hamzah diletakkan di atas alif. Baik. Yang kedua, apabila hamzah diletakkan di atas alif. Bila? Apabila dia ambilan daripada kata bahasa Arab. Okey, kata bahasa Arab, seperti mana kita maklum, banyak perkataan ejaan Arab ni dikekalkan ejaannya
Dan contoh yang saya bagi di sini adalah hamzah yang diletakkan di atas alif. Contohnya ejaan makmum. Jangan eja mim kaf, sebab dia dikekalkan kata asal bahasa Arab. Yang ni dikekalkan ejaannya adalah mim alif, hamzah di atas alif. Okey, makmum. Takwil, ta alif, hamzah di atas alif. Dan juga ya'juj ma'juj, ya'juj dan ma'juj. Jadi ejaan ya'juj dan juga ma'juj, kedua-duanya mengandungi hamzah di atas alif. Ini contoh. Banyak lagi perkataan-perkataan lain, tapi saya bagi sedikit je lah. Yang ni contoh. Maknanya kita tulis nota. Yang pertama ejaan bagi huruf A. Yang kedua apabila kata bahasa Arab. So kita ambil contoh 3 ni. Okay. Kemudian pergi kepada yang ketiga. Kalau saya laju, tolong bagi tahu ya. Okay. Baik. Bila diletakkan hamzah di atas alif? Yang ketiga, apabila awalan se ataupun ke ataupun di disambung dengan kata dasar ataupun berada di depan kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Baik, seperti contoh yang saya letakkan di sini, kata dasar yang pertama adalah agama, yang mana kita letakkan alif di depan, okay, dan dia tidak ada hamzah. Untuk ejaan agama, asalnya dia tidak ada hamzah. Ejaannya hanya alif a, ga alif ga, mim ma. Kenapa mim saja? Kita dah sebut banyak tadi yang dia masuk dalam AA 12 huruf. Okay, yang ni tak ada masalah. Kita buang alif ni, tak ada masalah. Tapi yang kita fokusnya adalah kata dasar ini bermula dengan huruf alif. Asalnya tidak ada hamzah, tidak ada penambahan apa-apa di sini. Kemudian kita tengok arah. Contohnya arah, ejaannya adalah bermula dengan huruf alif. Okey. Dan juga atur, ejaannya adalah kata dasar yang bermula dengan alif. Kalau kata dasar ini bermula dengan huruf selain alif, contohnya buah, kita gabung jadi sebuah, yang tu tak ada perubahan. Walaupun kita letakkan se di depan, apabila dia bertemu dengan selain, apabila disambung dengan selain huruf alif, yang tu tak ada masalah. Sebuah, bukan seutas alif, sebuah ataupun sekaki. Okey, yang tu tak ada masalah. Ataupun ke, contohnya kita buat ke ni untuk menunjukkan tempat ke sekolah. So cara ejaannya mesti bersambung. Tapi kalau ke sekolah, yang tu tak ada masalah, sebab kata dasarnya bermula dengan selain alif, yang tu huruf sin. Jadi tak perlu sebut di sinilah. Saya bagi contoh je. Ataupun di, contohnya dibuat. Kata dasar bermula dengan ba, dia bukan alif, yang tu tak ada masalah. Tetapi apa yang kita nak fokus di sini, ketiga-tiga contoh yang saya bagi ini adalah kata dasar yang bermula dengan alif. Apabila dia menerima awalan se ataupun ke ataupun di. Okey, baik. Fokus kepada di. Di ni boleh jadi untuk tempat dan boleh jadi untuk perbuatan. Okey, boleh jadi tempat ataupun perbuatan. Dalam tulisan Rumi, untuk tempat, contohnya di sana, di sini, di situ, di atas, di bawah. Okey, yang tu untuk tempat. Cara ejaannya dijarakkan, DID, jarak. Lepas tu barulah kita eja perkataan. Dia ada jarak di antara di dengan perkataan, kata dasar tu. Kalau untuk perbuatan, contohnya dipukul, diambil, disediakan, yang tu untuk perbuatan, maka ejaan dalam Rumi didekatkan. So dia sambung terus, DIBUAT, dibuat, dia tak ada jarak. Itu dalam tulisan Rumi. Baik, kalau tulisan Jawi, mana-mana di yang menunjukkan perbuatan ataupun tempat, dia ditulis rapat. Dan seperti mana kita maklum, huruf dal ni memang tidak boleh bersambung dengan huruf selepas. Tetapi cara penulisannya tidak ada jarak. Sama ada untuk tempat ataupun untuk perbuatan, dia tak ada masalah dalam Jawi. Okey. Kemudian untuk ke ni, dia boleh jadi ke ni untuk tempat, pergi ke sana, ke sini, macam yang PM kita cakap kan, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Okey. Satu lagi untuk imbuhan awalan ke, contohnya keindahan ataupun kebersihan, yang ke tu. Okey, mana-manalah. Cara penulisannya adalah bersambung dengan huruf selepasnya.
Ditulis rapat, dia tidak jarak untuk ke ini. Okay, sama ada untuk contohnya kita tulis Nabi berhijrah ke Madinah. So ke Madinah tu disambung kaf dengan mim. Okay, baik. Jadi kita kembali kepada perkataan yang bermula dengan alif. Okay, sekiranya perkataan tersebut bermula dengan alif, apabila dia menerima awalan se, maka kita kena letakkan hamzah di sini untuk membezakan kata awalan dengan kata dasar. Dia duduk di tengah-tengah dan dia mesti letak di atas. Okey, dia mesti letak di atas huruf alif. Dia dipanggil hamzah pembeza. Boleh? So, ejaan seagama, sebutannya adalah seagama. Baik, cuba bayangkan kalau katalah hamzah ni tidak ada, so dia akan wujud sebutan yang baru. Asalnya nak eja se, tapi dia jadi sa. Sin alif terus jadi sa. Jadi saagama ataupun saagama. So, hamzah ni diletakkan sebagai pembeza, yang mana kita nak menunjukkan sin di depan ni adalah sesuatu yang bukan kata dasar. Okay, jadi kita letakkan hamzah di atas alif. Sama juga dengan kaf. Contohnya kita eja perkataan ke arah. Jadi huruf alif bagi kata dasar tadi diletakkan hamzah di atasnya. Okay, jadi ejaan ke arahnya akan jadi kaf, hamzah, alif, roha. Okay, so kalau kita nak eja, dia adalah kaf dulu, kemudian hamzah, lepas tu alif, roha. Sebab dia alif roha ni di satu perkataan yang ni. So dia macam seolah-olah kaf, hamzah diletakkan di atas alif, okay, arah. Ataupun kita boleh sambung dulu kaf, alif, roha, lepas tu letak hamzah di atas. Boleh juga. Okey, kemudian diatur. Kalau tak ada hamzah, dia akan jadi datur. Dia akan asalnya nak sebut di, tetapi apabila kita sambung dengan alif, dia akan jadi sebutan da. Maka diletakkan hamzah di atas alif. Baik. Untuk di ini mesti timbul persoalan. Kalau sin ni dibunyi se, tak ada masalah. Kaf dibunyi ke, sebab i pepet, tak ada masalah. Tapi kalau di, untuk di, sepatutnya di ni biasanya kita aja kalau dal sahaja, dia akan jadi de. Kan? Kenapa tak jadi de rumah, de sekolah? Baik. Untuk di ini dia masuk dalam kata tradisi yang menggunakan sistem baris. Sama macam kita tadi. Perkataan kita, kaf, ya, lepas tu diletakkan ta sahaja kerana ta tu dibaca mengikut baris atas. Ejaan lama. Kita panggil dia kata tradisi. So di sini dieja dengan huruf dal sahaja sebab dia termasuk dalam kata tradisi. So ejaannya hanya dal sahaja. So ingat, kalau kita nak eja di, contohnya di sana, di sini, jangan eja dal ya. Kita terus letak dal sahaja. Okey. Baik. Saya ambil contoh lain untuk sekedi yang disambung dengan kata dasar bermula dengan alif. Contohnya seumpama. Kata dasar asalnya adalah alif waw mim, umpama, tak ada hamzah. Tapi oleh kerana ada awalan se, diletakkan hamzah di atas. So kita dah faham tadi, keuntungan. Macam saya kata tadi, ya kalau ke sekolah, ke arah ataupun ke Eropah, yang tu untuk menunjukkan tempat. Tapi di sini ke untuk menunjukkan kata terbitan ataupun kita panggil imbuhan awalan, ke, sama je. Okay, so bila letakkan kaf di depan huruf alif, maka kita letakkan hamzah di atas alif. Baik, diutuskan, sama. Okey, yang ni biasanya berlaku, yang kedua ni berlaku kekeliruan. Seiras. Sepatutnya kita sebut dengan iras. Sepatutnya kalau macam biasanya kalau i, mesti kita akan kata letak di bawah kan. Baik, untuk sebutan i ataupun sama juga. Untuk formula ini, apabila awalan sekedi diletakkan di depan kata dasar yang bermula dengan alif, maka dia akan letakkan hamzah di atas walaupun sebutannya adalah i. Sebab hamzah di sini menunjukkan hamzah ni adalah hamzah pembeza. Untuk membezakan kata dasar dengan, untuk membezakan awalan se dengan kata dasar. So sebutan se i, walaupun dibunyi i, hamzah tu masih lagi diletakkan di atas. Baik, untuk keindahan, sama, hamzah diletak di atas. So formula dia senang je lah.
mana-mana sekedi bertemu dengan kata dasar yang bermula dengan alif. Walaupun alif tersebut dibunyikan dengan i, e, u, o. Okey. Cara penulisannya adalah sama. Hamzah diletakkan di atas alif. Baik, untuk yang ketiga contohnya bunyi e, seekor, ataupun keesokan, ataupun diejek. Saya bagi tiga-tiga yang merah ni dia sebutan e, tapi ketiga-tiganya adalah hamzah di atas alif. Okey. Baik, seterusnya yang keempat, yang terakhir untuk hamzah di atas alif. Asalnya dia tidak ada hamzah. Tetapi kalau kita tengok di sini, kita nak eja eng. Untuk ejaan eng, nama orang, biasa bangsa asing lah, ejaan engnya adalah alif nga. Baik, untuk mengeja ang, okey, dieja dengan hamzah diletakkan di atas alif. Jadi hamzah di sini adalah untuk membezakan pasangan homograf. Dia berlaku persamaan ejaan. Kalau kita eja eng alif nga, dalam masa yang sama dia boleh bunyi ang alif nga. Okey. Kenapa diletakkan hamzah di atas alif bagi ang? Kenapa tidak diletakkan pada eng? Baik. Yang biasanya hamzah ini dia melazimi sebutan a. Maka hamzah di sini diletakkan di atas alif bagi ejaan nama ang. Jadi kalau tak ada hamzah ni, kita akan keliru nak eja eng ke nak eja ang, sebab kedua-duanya adalah sebutan ejaan yang sama, alif nga, alif nga. Jadi untuk membezakannya, nampak nombor 4 ni membezakan pasangan homograf. Tujuan diletakkan hamzah di atas alif adalah membezakan pasangan homograf. Maka diletakkan hamzah di atas alif. Baik, ejaan awang. Ejaan asalnya adalah awang. Alif a, waw nga wang. Okey, alif a, waw nga wang. Ejaannya tidak ada hamzah. Tetapi kalau kita eja nama orang yang berbunyi ong, kita akan letakkan hamzah di atas alif. Jadi tujuan hamzah berada di sini adalah untuk membezakan persamaan ejaan di antara awang dengan ong. Okey, jadi ini sahaja untuk hamzah yang diletakkan di atas alif. Jadi kena ingatlah dia ada 4. Yang pertama tadi bagi mengeja ejaan huruf A. Yang kedua bagi perkataan bahasa Arab. Yang ketiga bagi awalan sekedi yang bertemu dengan alif, kata dasar yang bermula dengan alif. Dan yang keempat, hamzah diletakkan untuk membezakan homograf, untuk mengelakkan persamaan ejaan. Okey. Baik, kita pergi yang kedua. Sebelum tu kalau ada soalan boleh tanya. Saya buka dulu. Okey, kalau tak ada, kita terus. Hamzah di bawah alif. Baik, seperti mana saya maklum tadi, dia bukan semua tempat yang berbunyi i tu kita nak letak. Contohnya ikan, ibu. Kita nak eja dengan meletakkan hamzah di bawah, tak perlu. Okey. Jadi kita akan tengok bila hamzah diletakkan di bawah alif. Yang pertama, bagi ejaan huruf i. Okey, ejaan huruf i. Contohnya i yang menunjukkan elektronik. Contohnya email, e-operasi, e-guru ataupun e-dagang, mana-manalah. Jadi i yang berada di depan ini, yang ni e-operasi ini, ejaannya mesti diletakkan hamzah di bawah alif. Jadi kita kena ingat hamzah di bawah alif yang pertama adalah ejaan bagi huruf i. Email, paling famousnya email lah. Ataupun kalau famous di kalangan cikgu-cikgu ni, e-operasi. So ejaan jawinya adalah alif, ya, hamzah diletakkan di bawah alif. Baik, dan juga untuk singkatan yang mengandungi huruf i, K, L, S, I. Okey, perhatikan i yang berada di belakang. Jadi i di sini dieja dengan alif ya dan mesti ada hamzah di bawah alif. Sebab ejaannya mesti alif ya dan ada hamzah di bawah alif. Baik. Yang kedua, untuk kata bahasa Arab, yang paling famous sekali adalah ejaan bagi Islam. Seperti mana yang kita maklum, contohnya rukun Islam.
agama Islam, orang Islam. Jadi ejaan Islamnya adalah hamzah diletakkan di bawah alif. Okey. Kalau ejaan bakunya adalah alif dan diletakkan hamzah di bawah. Kalau kita eja alif sin sahaja, dia jadi dia bukan ejaan yang sebenar lah. Sebab ejaan yang diterima sekarang, ejaan Islamnya, hamzah diletakkan di bawah alif. Dan juga ungkapan, kalau kita nak tulis ungkapan, contoh kita buat cerita, ungkapan insya-Allah, maka dia kena ada hamzah di bawah alif. Okay. So ini sahaja untuk kata bahasa Arab yang ada hamzah di bawah alif. Baik. Suka untuk saya sebut di sini untuk kata bahasa Arab. Contohnya, kenapa iman tak masuk kat sini? Okey, untuk iman dia ada huruf vokal kat situ. Ejaan asalnya adalah alif ya mim alif nun. Iman. Alif ya mim alif nun. Sekiranya kita meletakkan awalan ke, dia akan jadi keimanan. So hamzahnya nak letak kat mana? Oleh kerana kata asalnya tidak ada hamzah, maka apabila dia menerima awalan ke, kita akan letakkan keimanan. Dia akan sama dengan perkataan-perkataan yang saya dah sebut tadi. Hamzah mesti diletakkan di atas alif untuk keimanan. Okay, ingat ya, keimanan, hamzah di atas alif. Tetapi apabila perkataan tersebut mengandungi hamzah yang berada di bawah alif, walaupun dia menerima kata awalan ke, contohnya imbuhan ke-an, yang kita jadikan dia keislaman. Okey, ke-an yang jadi keislaman, oleh kerana hamzah itu dah ada kat bawah alif, maka walaupun kita eja keislaman, dia mengandungi awalan ke, hamzah tersebut dikekalkan di bawah alif. So, kalau nak eja keislaman, hamzah dikekalkan di bawah alif. Tapi kalau kata dasarnya tidak mengandungi hamzah, apabila dia menerima awalan ke, contohnya keimanan, yang tu bezanya. Untuk keimanan, hamzahnya berada di atas alif. Jadi macam itulah, keislaman ejaannya adalah kaf, hamzah di bawah alif. Okey. Baik, yang ketiga, sama juga macam tadi, hamzah diletakkan untuk membezakan pasangan homograf. Apabila kita eja perkataan, tetapi dia menjadi ejaannya sama dan dia akan menimbulkan kekeliruan. Contohnya kita eja ayah, alif ha ya ha ya, ayah. Kemudian kita nak eja untuk kita eja sama je, alif ya kalau kita letakkan ha di belakang, alif ya ha Okey, contohnya kata ungkapan terkejut lah. Okey, so untuk ejaan diletakkan hamzah di bawah alif untuk mengelakkan persamaan ejaan dengan ayah. Okey, nanti kalau eja alif ya ha, takut-takut orang baca kita nak buat terkejut aku, nanti akan jadi ayah terkejut aku. So dia akan menimbulkan kekeliruan. So untuk ejaan ayah dikekalkan macam biasa, tak ada masalah. Untuk dia letakkan hamzah di bawah alif. Baik, untuk perkataan ini dieja dengan alif ya nun. Kenapa dieja dengan alif ya nun? Perkataan ini termasuk dalam kata tradisi yang mengikut sistem baris. Yang ini memang diterima dari dulu lagi, memang ejaannya dari zaman Zakbar lagi sampai sekarang dikekalkan ejaannya, dia tak letak huruf ya di belakang. So ejaannya adalah alif ya nun ini. Okey. Kemudian apabila kita eja ini maksudnya macam tempat penginapan. Contohnya holiday villa inn ataupun Sumai inn, macam hotel-hotel tu. Ejaannya alif ya nun. Tetapi untuk gabungan dua huruf yang sama begini, kita tak letakkan dua nun. Okey, kita ejanya alif ya nun juga. Kita tak eja alif ya nun, tak perlu. Untuk gabungan dua huruf yang sama ni. Contoh lain yang saya boleh sentuh di sini, contohnya pizza. P-I-Z-Z-A. Okay, P-I-Z-Z-A.
sebutannya adalah pizza, bukannya pizza. Dia tak ada sabdu kat situ. Kalau tajwid dia ada sabdu lah, dia ada tekanan situ. Pizza tak ada. Ejaan pizzanya adalah pa ya zai alif. So yang ni pun sama, apabila dia bergabung n dengan n bila bergabung macam ni, dia tak perlu eja alif ya nun. Dia eja dengan alif ya nun. Tetapi alif ya nun ini alif ya nun pada ini, untuk in, kalimah in, dia akan berlaku bersamaan dengan ini. Maka untuk in diletakkan hamzah di bawah alif. Jadi lepas ni siapa tokeh hotel kalau nak buat banner, selamat datang ke Sumai Inn contoh, Holiday Villa Inn, Permai Inn, mana-manalah. So yang mana nak letak, nak eja atau bukan nanti tokeh hotel. Mungkin ada di kalangan kita yang buka kedai signboard ke. So kita boleh eja ini dengan alif ya nun dan diletakkan hamzah di bawah alif. Baik. Seterusnya kita pergi kepada hamzah berumah. Hamzah berumah maksudnya hamzah yang berada di atas huruf waw ataupun di atas rumah ya. Okey. Baik. Yang pertama bagi perkataan serapan bahasa Arab. Okey, contohnya masalah kita eja dengan hamzah berumah ataupun mukmin, hamzah berumah berada di atas huruf waw. Malaikat, okey, hamzah berada di atas rumah ya. Dan juga tahniah, kita tak sebut tahniah, sebutannya adalah tahniah. Dan hamzah berada di atas rumah. Okey, ini untuk kata asal bahasa Arab yang pertama. Baik, yang kedua, kata serapan asing, kata bukan asal bahasa Melayu yang mana mempunyai pola ia. Okey, ia. Ini yang belakang ni i pepet. Pola ia. Contohnya diet. Kalau sebut diet tu yang diet. Yang orang nak kurus tu diet tu sebutan sebutan Inggeris. Tapi kalau yang sebutan bakunya adalah diet. Okey, jadi ejaannya adalah dal ya hamzah berada di atas rumah dan berakhir dengan ta. Jadi dia masuk dalam pola ia, diet. Baik, yang kedua, carrier, karya. Ejaannya adalah karya. Okey, dia ada pola ia dekat sini ataupun nutrient. Dan juga glacier, jangan sebut glacier, ada pelik pula. Okey, disebut glacier, nutrient. Tapi ejaannya menggunakan hamzah berumah. Ini dipanggil kata serapan asing pola ia. Yang tu yang kedua. Baik, saya teruskan dengan hamzah berumah yang ketiga bagi awalan asing. Ini kita jarang pakai lah. Contohnya awalan asing bagi sub ataupun sub. Bakunya adalah sub ataupun tri ataupun dis. Sub, tri, dis. Sub editor. Okey, jadi ejaannya menggunakan hamzah berumah. Subordinate, trioksid dan juga disinflasi. Ini jarang kita jarang gunalah. Tapi kalau kita tanya ada lagi tak hamzah yang berumah? Okey, untuk perkara yang ketiga ini dia adalah awalan asing bagi sub, tri, dis. Kalau Inggerisnya sebut sub. Tapi kalau yang bakunya adalah ejaannya adalah sub, sin, waw, ba, sub. Contohnya subsidi, kita sebut je subsidi, tapi ejaannya adalah subsidi. Baik, jadi yang di sini untuk awalan sub, tri dan dis, apabila dia bertemu dengan kata dasar editor, ordinate, oksid dan juga inflasi, maka dia akan meletakkan hamzah, dia menggunakan hamzah yang berumah. Okey, ingat awalan asing sub, tri, dis. Baik, habis untuk hamzah berumah. So dia ada 3 je lah. Yang keempat, hamzah setara atau sejajar. Yang ni memang banyak lah. Okay, hamzah yang berada di atas garisan. Maksud hamzah setara ni maksudnya apabila kita menulis perkataan, hamzah tersebut akan ditulis di atas garisan. Bukannya terapung tinggi ataupun berada di tengah garisan, dia berada di atas garisan. Baik, kita pergi satu persatu. Yang pertama,
ejaan bagi huruf I. Okey, untuk singkatan yang mengandungi huruf I. Contohnya IPG. Ejaan I-nya adalah alif, hamzah, ya. Hamzah tersebut diletakkan di atas garisan. Kalau sebelum ni kita gunakan hamzah 3 suku. Okey, ataupun hamzah yang kita panggil 3/4 alif. Ataupun hamzah di tengah garisan. Macam-macam nama lah. Tapi sekarang kita gunakan untuk ejaan huruf I, hamzah diletakkan di atas garisan. Contohnya IPG, UIA, kita dah sebut tadi UIA, perhatikan ejaan I, dan juga KLIA. Okay, jadi ejaan I, alif, ya, alif, hamzah, ya, hamzah di atas garisan. Okay, IPG, UIA dan juga KLIA. Baik, saya teruskan. Untuk diftong awalan I. Diftong ni apa? Gabungan huruf vokal yang berada gabungan huruf vokal dalam satu suku kata yang berada di awal perkataan. Contohnya I dan juga au. Macam mana kita nak buat bunyinya bunyi I sing? Contoh perkataan I sing. Yang ini dinamakan diftong awalan. Diftong ni apa? Gabungan huruf vokal dalam satu suku kata dan yang kita sebut di sini berada di awal perkataan. Contohnya I dengan au. So kalau kita eja I sing, kalau kita padankan huruf A ni dengan huruf alif, huruf I ni dengan huruf ya, maka dia akan jadi I sing. Ataupun aura, kita eja A ni huruf alif, huruf U tu kita letakkan waw, dia akan jadi ura. Maka untuk awalan I dengan au, kita eja I sing, akan ada huruf hamzah di atas garisan. Kalau sebelum ni kita eja dengan hamzah di tengah garisan. Tapi sekarang ni kita panggil hamzah setara atau hamzah sejajar ataupun hamzah berada di atas garisan. So ejaan I sing untuk awalan I ni dieja dengan alif, hamzah, ya. Jangan eja alif ya saja. Kalau alif ya dibunyi I, alif ya dibunyi E. I sing ataupun E sing. So kalau kita nak eja I sing, akan ada hamzah di tengah. Okey, antara alif dengan ya ni akan ada hamzah di atas garisan. Baik, sama juga dengan aikido. Sama juga dengan aura, alif, hamzah, waw. Dan yang ni tersilap. Audit ataupun aura. Sorry, saya terlepas pandang yang ni. Tapi sama je, ejaannya adalah alif, hamzah, waw. Untuk audit dan juga aura, alif, hamzah, waw, ro, alif. Yang ni terlepas pandang. Baik, sama juga dengan automatik, alif, hamzah, waw, au, automatik. Okey. Jadi diftong awalan ini hanya diftong I dengan au yang diletakkan hamzah hanya untuk awalan sahaja, yang mana huruf vokalnya berada di depan. I, au dengan au. Okey, diletakkan hamzah di atas garisan. Baik. Yang ketiga, hamzah setara digunakan untuk imbuhan I dengan an, imbuhan akhiran I dan juga an. Apabila kata dasarnya berakhir dengan alif ataupun berakhir dengan huruf waw. Okey, contohnya kata dasar yang berakhir dengan alif, harga. Kemudian kita gabung dengan imbuhan I, so jadilah dia hargai. Okey, haro ga alif, hamzah ya. Baik, nanti timbul persoalan. Ejaan harga macam mana kata dasarnya? Okey, saya sebut sikit. Harga di sini dieja dengan haro, har, kemudian ga sahaja. Kenapa ga sahaja? Dia termasuk dalam hukum kaga. Saya tak sebut secara detail lah hukum kaga hari ni, sebab dia makan masa panjang. So kita nak jimat masa. Tapi saya sebut sikit. Harga asalnya haro, ga sahaja. Tetapi apabila dia menerima imbuhan awalan, huruf A bagi ga tadi dikembalikan. Okey, harga tadi dia akan eja haro ga alif. Kalau dia menerima imbuhan akhiran I. Sama juga dengan penghargaan. Ejaan asal harga adalah haroga.
Kalau kita tambah depan peng, kemudian harga, kemudian kita nak letakkan imbuhan an, alif pada sebutan ga tadi mesti dikembalikan. Ini kena perhatikanlah. Okey, baik. Kemudian ejaannya untuk kita fokus kepada imbuhan i. Jadi i di sini oleh kerana kata dasarnya berakhir dengan huruf alif, maka imbuhan akhiran i tadi diletakkan hamzah di atas garisan. Sama juga dengan diketahui ataupun ketahui, hamzah di atas garisan. Gesaan ataupun kebangsaan ataupun mana-manalah, mana-mana perkataan kata dasarnya berakhir dengan alif kemudian menerima imbuhan akhiran an. Contohnya perkataan, ni famous lah ni. Tulis perkataan berikut, contoh kita buat soalan. So hamzahnya berada di atas garisan. Yang ni kena take note sikit. Bukannya berada di tengah garisan, bukan. Yang terkini berada di atas garisan. Saya akan jawab kenapa hamzah tu asalnya di tengah garisan tapi jatuh ke bawah. Dulu 3 suku, sekarang dah orang Terengganu kata selepek atas-atas. Dulu 3 suku, tapi sekarang ni jadi selepek ataupun dia berada di atas garisan. Semua sekali. Okey, kenapa? Nanti saya akan jawab. Baik. Yang keempat, hamzah gantian untuk kata gabung ataupun awalan asing. Okey. Yang ni perkataan ni kita dah biasa tengok, tapi biasanya kita tak tahu itu adalah kata gabung. Contohnya karaoke. Ada 2 perkataan, kara dengan okey. Bila digabung, hamzah alif yang kedua untuk imbuhan o diletakkan hamzah di atas garisan. Dia panggil hamzah gantian. Kita tak buat kaf alif, ra alif, alif waw, tak jadi gitu. Dia akan jadi kaf alif, ra alif, hamzah waw. So hamzah tu nak letak kat mana? Atas garisan. Yang kedua, setia usaha. Usaha, asal ejaan usahanya adalah alif waw. Seperti mana kita faham, alif waw u. Kalau kita eja usaha saja, alif waw sin ha alif, tak ada hamzah pun. Tapi oleh kerana dia bergabung dengan perkataan setia, dia panggil kata gabung, maka alif yang kedua, okey, tadi setia dipanggil alif pertama, alif yang kedua dijadikan hamzah ataupun dipanggil hamzah gantian dan diletakkan di atas garisan. Ultra ungu, biasa kita sebut ultra, tapi bakunya adalah ultra ungu. Ejaannya alif waw lam, ultra ungu. Untuk perkataan ungu, kalau ungu sahaja kita guna alif waw, tapi kalau dia kata gabung ultra dengan ungu, alif yang kedua tersebut akan digantikan dengan hamzah di atas garisan. Dan juga awalan asing, contohnya super. Super digabung dengan ordinat. Bila kita eja super ordinat, hamzah tu berada di atas garisan. Baik. Yang kelima, hamzah setara ataupun hamzah di atas garisan. Dia adalah hamzah pemisah di antara vokal berganding. Baik, sebelum tu kita kena faham dulu vokal berganding ni apa? Vokal berganding adalah 2 vokal yang berada dalam suku kata yang berlainan. Contohnya main, dia 2 suku kata, ma dengan in. So huruf A dengan I tadi berada dalam suku kata yang berlainan. Kita panggil vokal berganding. Jadi kalau kita tuliskan mim alif, kalau kita padankan mim ni dengan M ni dengan huruf mim, A dengan huruf alif, I dengan huruf ya, N dengan nun, mim alif ya nun, dia akan jadi mayan. Dia tak bunyi in. Sama juga kita je saing untuk pola AI. Contohnya saing, kita aja sa sin alif, lepas tu ing tu kita aja ya nga. So bila aja sin alif ya nga, kalau tak ada hamzah dia akan jadi sayang. Kita nak aja bersaing, bersaing secara sihat, tiba-tiba jadi bersayang secara sihat. Okay, so untuk pola AI tadi, apabila kita panggil vokal berganding, hamzah diletakkan di tengahnya. Dan sebelum ni kita aja dengan hamzah di tengah garisan, tetapi sekarang yang terkini hamzahnya berada di atas garisan, ataupun kita panggil hamzah setara ataupun sejajar. Baik,
untuk perkataan untuk pola AU, contohnya jauh ataupun paus. Okey, ikan paus. Cuma AU ataupun AI ni bila vokal berganding, walaupun kita aja macam A dengan I, tapi sebutannya tak jadi main. Mana ada orang cakap jangan main jauh-jauh, tak ada. Orang sebut dengan jangan main jauh-jauh. Okey. Jangan minum air pahit, kita sebut jangan minum air pahit. Yang pelik pula, air pahit, air laut. So kita tak sebut macam tu, kita sebut air laut, main jauh. So untuk ejaan sebegini, untuk vokal berganding AU, pola AU, diletakkan hamzah di atas garisan. Taoisme untuk pola AO, Tao. Okey, Taoisme. Taoisme. Jadi di antara alif dengan waw diletakkan hamzah di atas garisan untuk pola AO. Okey, untuk UI, contohnya buih ataupun kuih muih, semua boleh masuk. Ataupun kuiz, siapa nak eja lepas ni, nak buat kuiz kat murid, cikgu-cikgu nak eja, kaf waw hamzah ya zai. So hamzah tersebut diletakkan di atas garisan sebab ia adalah vokal berganding pola UI. Okey, buih ataupun cuit ataupun suis, sama je. Baik, yang seterusnya masih lagi hamzah pemisah untuk vokal berganding untuk pola OI. Ini jarang kita guna, tapi ada pola OI, fibroid. Okey, dan juga pola UE, frekuensi, sebutannya frekuensi untuk pola UE, kue. So kita akan eja dengan hamzah di atas garisan. Dan juga duet untuk pola UE. Yang ni I ni I taling, kita eja UE. So ejaannya adalah duet. Okey, kalau timbul persoalan untuk duit macam mana? So ejaannya sama. Dal waw hamzah ya ta, kita berduet untuk cari duit. Ejaannya sama, berduet dengan duit. So dal waw hamzah ya ta boleh bunyi it untuk duit, ataupun hamzah ya ta boleh bunyi at untuk duet. Jadi untuk pola, kita fokus kepada pola UE. Yang ni pola UE, vokal berganding, untuk pola UE, vokal berganding UE ini diletakkan hamzah di atas garisan. Baik. Yang seterusnya, hamzah setara ni ataupun hamzah di atas garisan apabila kita mengeja kata asal bahasa Arab. Contohnya wabak. Untuk wabak kita tak eja dengan kaf ataupun qaf. Huruf K yang terakhir ini kita tak eja dengan kaf ataupun qaf, sebab dia adalah ejaan asal bagi wabak, asal bahasa Arab, dan ejaannya adalah waw ba alif hamzah di atas garisan. Yang kedua untuk Quran. Yang ni kena take note sikit. Cikgu-cikgu biasa kalau eja perkataan Quran, ramai yang bermasalah apabila dia mengeja Quran. Apabila kita buat soalan kuis, ramai yang mengeja dengan qaf ra alif hamzah nun. Quran, bukan Quran. Okey, jangan eja qaf ra alif hamzah nun. Ejaannya adalah qaf ra hamzah alif nun. Hamzah berada di atas garisan tetapi dia duduk sebelum alif. Dan jangan letakkan hamzah di atas alif. Okey, yang tu salah. So ejaan betulnya untuk Al-Quran ataupun Quran, qaf ra hamzah alif nun. Okey, yang seterusnya untuk perkataan soal. Dia asal daripada perkataan Arab. So sin waw hamzah alif lam. As-su'al. Jadi ejaan untuk soal, sin waw hamzah alif lam. Hamzah berada sebelum alif, bukannya di atas alif. Ataupun jangan buang hamzah ni. Hamzah ni mesti ada di atas garisan. Dan juga doa. Ejaan doa, dal ain alif hamzah di atas garisan. Saya bagi contoh yang ada imbuhan, dia jadi mendoakan. So sebutannya mendoakan, tetapi ejaannya masih lagi dikekalkan dal ain alif hamzah untuk doa. So kita tambah men dengan kan. Yang ni tak berubah kata dasarnya. Okey, jadi yang empat ni ada lagi tak hamzah atas garisan bagi kata asal bahasa Arab? Ada lagi. So kalau jumpa kita boleh perhatikanlah. Baik. Jadi selesai untuk hamzah yang berada di atas garisan. Jadi siapa yang kalau macam nak tengok balik, insya-Allah saya akan upload
rakaman ni dalam YouTube, jadi boleh tengok balik untuk perhatikan. Takut ada yang terlepas pandang ataupun ada yang tak ingat ataupun tak sempat nak salin, boleh tengok balik. Baik, yang ni untuk yang terkini, hamzah di tengah garisan atau kita panggil 3/4 daripada kedudukan alif. Maknanya dia tidak berada di atas garisan. Seperti mana yang kita maklum sebelum ini, kita dah biasa tengok perkataan ni. Contohnya kat sekolah kita pun ada, sekolah kebangsaan. Hamzahnya diletakkan 3/4 daripada kedudukan alif ataupun 3/4 daripada ketinggian alif. Baik. Penggunaan hamzah tunggal di tengah garisan atau pada kedudukan 3 suku, yang kita panggil hamzah 3 suku ni, daripada ketinggian huruf alif tidak lagi dianggap sebagai bentuk baku. So siapa yang eja tu, dia jadi macam dia bukan ejaan baku, bukan ejaan rasmi. Boleh lagi tak nak guna sekarang ni? Yang ni memang menimbulkan perbahasan jugalah. Susah juga orang nak terima ni. Sebab dah terbiasa. Macam saya tadi, kewanitaan, dah terbiasa meletakkan hamzah 3 suku. Saya sendiri yang nak present ni pun dah terlepas pandang. Terima kasih kepada ustazah yang menegur tadi. Terlepas pandang kedudukan hamzah. Sepatutnya yang kewanitaan tadi, hamzahnya berada di atas garisan. Baik, yang ni kalau kita guna lagi sekarang, dia tidak lagi dianggap sebagai bentuk baku. Kemudian, tetapi masih lagi boleh digunakan untuk sementara waktu. Sebab dalam tajuk kedudukan hamzah bagi Sukatan Pendidikan Islam tahun 4, dia memang ada sebut berkenaan dengan hamzah di tengah garisan. Jadi ustaz-ustazah boleh mengajar dengan ejaan yang mengikut buku teks, tapi dalam masa yang sama, oleh kerana ustazah dah faham ilmu ni, so kita boleh boleh tambah hamzah yang terkini. Tapi kalau murid-murid tu masih lagi nak jawab dengan hamzah berada di tengah garisan, masih boleh lagi digunakan untuk sementara waktu. Memang susah untuk kita terima on the spot. Memang kita tak boleh kata salah ni hamzah gini, tak boleh. Sebab dia memang penerimaan pencinta Jawi ni, penerimaan bagi hamzah nak terima daripada di tengah garisan untuk berada di atas garisan, dia memang susah sikit nak terima. Saya bagi contoh. Dulu kita menggunakan simbol untuk ringgit Malaysia, untuk duit Malaysia, contohnya RM4, RM5, kita menggunakan simbol dolar kan, yang mana simbol yang sama dengan USD ataupun yang Singapore punya, yang S, lepas tu dia ada palang 2 tu kan. Okay. Cadangan daripada Perdana Menteri masa tu untuk menukarkan daripada simbol dolar kepada RM bermula pada tahun 1990. Saya ingat lagi masa tu saya tahun 1990 saya baru berumur 9 tahun. Tapi saya ingat saya baru tahun 3. Okay. Kemudian saya ingat tu, kenapa saya ingat? Sebab saya target masa tu nak buat karangan, nak dapatkan markah bahasa Inggeris, bahasa Melayu ni saya nak dapatkan markah 100. Tetapi cikgu saya masa tu, saya tak nak sebutlah nama cikgu tu, cikgu yang ajar saya bahasa Melayu masa tu, dia apabila saya tersilap menulis untuk perkataan yang ringgit, duit Malaysia tu RM5. Okay, saya buat RM5, saya buat simbol dolar. Tetapi cikgu memangkah dan dia memotong markah saya, karangan saya tu, dan menyebabkan saya tak dapat 100 ataupun tak dapat markah penuh. Saya ingat sampai sekarang. So sekarang ni penerimaan saya sebagai murid masa tu, saya bukan cikgu, tetapi penerimaan saya dah rasa macam tu. Kenapa sibuk nak tukar? Patutnya pakai je lah dolar. Apa susah? Kan? Maknanya kalau duit tu macam cerita kita ni, kita nak bagi tahu RM5, RM4, so kita guna je lah. Okay. Kita kata. Tetapi penerimaannya secara rasmi, okay, dia bermula tahun 1990. Secara rasmi diterima pakai pada tahun 1993. So kalau kita cari, kita kaji balik, secara rasmi digunakan simbol RM tu. So sekarang kita dah pakai RM. So RM itu diguna secara rasmi pada tahun 1993.
So nampak kat situ dah memang makan masa sampai 3 tahun. Hanya kerana 2 huruf je, R dengan M. Asalnya huruf S dipalang, tapi nak tukar kepada 2 huruf. Bukannya tambah banyak pun, bukannya RMJKWZ. Bukan. RM untuk ringgit Malaysia, RM. R ringgit, M Malaysia. Itu je. So kita nak letakkan RM di depan tu pun makan masa sampai 3 tahun. Sama juga dengan Hamzah ni. Kalau kita kata tak mau ikut lah, kita nak pakai yang Hamzah di tengah garisan lah. So cuba bayangkan sekarang kita dah biasa pakai RM. Cuba kita sebagai penjual, contohlah kalau kita jual jual kuih ke, jual air tapping ke, kita letakkan harga tapping, contohnya tap ais tu, kita letakkan dengan RM2, kita letakkan simbol S, simbol dolar tu, simbol lama. So kita nak pakai yang zaman lama. So kita pakai yang simbol tu, agak-agak orang datang, mesti dia akan kata, wah, harga tapping $2. Sebab penerimaan yang daripada dulu lagi memang kita faham kalau ringgit Malaysia kita pakai RM. Tapi kalau kita masih lagi nak bertahan dengan simbol dolar tu, macam tu lah. Jadi kalau kita macam kata Hamzah tadi, sekiranya kita masih lagi menggunakan Hamzah di tengah garisan, buat masa ni masih lagi boleh diguna sebab penerimaannya sangat susah untuk kita terima secara total. Untuk secara, orang kata, secara keras untuk tak boleh. Dia mesti Hamzah tengah garisan. Dia tak boleh, dia mesti atas garisan. Tak boleh duduk di tengah, tak boleh. Tapi macam saya dah cakap ke sini, masih lagi boleh digunakan untuk sementara waktu. Jadi penggunaan ini akan berakhir sampai masa nanti dia memang tak ada orang guna lah. Baik. Yang seterusnya, kenapa diubah? Kenapa tidak diletakkan, dikekalkan ejaan? Dah kita dah biasa, kenapa dia perlu diubah? Sedangkan letak je lah Hamzah kat situ. Baik. Kalau kita tulis dengan tangan ataupun kita type komputer, kita masih lagi boleh menggunakan ejaan Jawi dalam komputer. Contohnya Microsoft Word, kita boleh tukar. Contoh macam saya guna PowerPoint, kita masih boleh tukar font tersebut, boleh letakkan Hamzah di tengah garisan ataupun 3 suku alif. Tetapi kalau kita menaip di media sosial, contohnya di Facebook ataupun Telegram ataupun WhatsApp, kita nak letakkan Hamzah di tengah garisan, tak ada sistem tu. So ejaan Jawi ni dia dipanggil macam kita nak kembangkan dia. So dia bukan sekadar kita bertulis sahaja. So kita dah masuk zaman digital ni, kita nak sebaran melalui internet. Seperti mana kita maklum, kita sekarang dah zaman internet, zaman media sosial. So kita surat khabar ni pun tak apa-apa nak beli dah. Surat khabar utusan ejaan Jawi pun kalau ada pun siapa nak baca, mungkin level-level ayah kita kot, orang tua macam budak-budak, kalau baca surat khabar memang dia akan cari bumi, kan? So kalau kita nak sebarkan ejaan Jawi ni, kita menggunakan media sosial. Tetapi masalahnya apabila kita type kat Facebook dan juga Telegram ataupun mana-mana lah, WhatsApp ke apa ke, kat Instagram ke, so ejaan Hamzah 3 suku ni tak ada. Jadi kita menukar daripada Hamzah di tengah garisan sebagai Hamzah di atas garisan. Jadi semua yang mana 3 suku tersebut berada di atas garisan untuk ejaan rasmi sekarang. Okey. Tapi kalau kita masih lagi nak guna, buat masa ni boleh lah. Dia akan beransur-ansur, dia akan hilang. Sama macam simbol yang dolar tadi. Okey. Baik, sebelum kita masuk kepada akronim, saya buka untuk soalan. Sila. Yang berada di Google Meet, yang bersiaran dengan Facebook, yang bersiaran di YouTube, mungkin boleh type. Kalau sempat saya baca, saya akan tengoklah soalan dekat chat tu, kat live chat. Okey, baik. Ada soalan daripada Ustazah di Google Meet sebelum saya teruskan dengan tajuk yang baru? Kita masih ada lebih kurang 20 minit lagi. Okey, ada soalan? Ustazah? Okey, saya pakai sistem mudah Kalau tak faham, tanya. Kalau tak tanya, faham. Boleh? Okey, kalau tak faham, tanya. Kalau tak tanya, faham. Baik. Maknanya dah faham dah tu. Okey, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya.
Habis tajuk hamzah. Okey. Kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu akronim dan juga singkatan. Kenapa saya tekankan tajuk ini? Sebab dia untuk ejaan terkini, dia mengalami perubahan ejaan yang mana dia memang memberi kesan besar dalam kehidupan kita. Contohnya singkatan bagi nama kedai. Contoh JWH Enterprise, contoh, ataupun SL Marketing. Jadi dia memang singkatan ni memang dia memberi kesan kepada kita. Contohnya BSN, timbul isu dulu sepatutnya BSN kita eja dengan ba. Kenapa dia adalah bank? Untuk bahasa Melayu, Bank Simpanan Nasional. Okey, untuk bahasa Melayu, singkatan bahasa Melayu kita akan pakai awalan sahaja, huruf ba. Lepas tu dia jadi huruf sin, ba titik sin titik. Untuk nasional kita gunakan nun sahaja awalan dia. So jadilah dia sepatutnya ba titik sin titik nun titik. Tetapi pihak BSN masih lagi berkeras untuk mengeja dengan ba ya titik alif yasin s titik, lepas tu ain ya nun ain titik. Baik. Tetapi sekarang ejaan untuk singkatan ini mengalami perubahan. Baik, kita akan tengok satu persatu. Sebelum kita masuk kepada singkatan, kita pergi kepada akronim. Apa beza akronim dengan singkatan? Akronim ialah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf-huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. Maksudnya kita ambil awalan huruf, kemudian kita gabung, kemudian dia akan menjadi satu sebutan. Contoh United Malays National Organization, UMNO. Kita tak sebut UMNO, kita sebut dia sebagai UMNO. Itu dipanggil akronim. Okey, gabungan huruf-huruf pertama, awalan dia huruf U, huruf M, huruf N dan juga huruf O. UMNO digabung menjadi UMNO. Itu dipanggil akronim. Baik, kita tengok contoh lain. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dia ambil JA untuk JAKIM. Ni dia panggil, dia ambil awalan suku kata JA. Lepas tu K Kemajuan, lepas tu I Islam dan M tu Malaysia. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Sebutannya adalah JAKIM. So macam mana kita nak eja? Kita tak perlu eja JAKIM, sebab dia adalah akronim yang boleh diujarkan sebagai satu sebutan. Dan caranya hendaklah dieja berdasarkan bunyi sebutan. Sebutan pertama Ja, sebutan kedua adalah Kim. So ejaannya akan jadi JAKIM. Jin, alif, kaf, ya, min. Boleh? JAKIM. Okay, contoh yang kedua, macam saya sebut tadi, United Malays National Organization. So gabungannya menjadi UMNO. Kita tak sebut UMNO. Nampak? Sebab dia asalnya bahasa Inggeris. Jadi tak kira akronim sama ada asal bahasa Melayu atau gabungan tersebut adalah asal daripada bahasa Inggeris, maka gabungan tadi membentuk satu sebutan yang diujarkan ataupun yang disebut sebagai UMNO. So ejaan Jawinya adalah alif mim nun waw. Alif mim am nun waw no. UMNO. Baik. IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia. So jadilah dia IKIM. Alif ya i, kaf ya mim kim. Okey. Ataupun Petronas. Asal Petronas ni adalah petroleum, bukan petroleum. Ejaannya asalnya adalah petroleum. Nasional Berhad. Nasional Berhad. Dia ambil pet dengan petro, kemudian dia ambil nas. Asalnya adalah Petroleum Nasional Berhad. Dia gabung petro dengan nas, dia jadi Petronas. So contohnya macam kata stesen minyak Petronas. So dieja berdasarkan bunyi sebutan pet dengan ro dan juga nas. Nas tersebut dia mengandungi KWK, so memang dia tak letak alif lah untuk ejaan Jawi. So dia akan jadi Petronas. Dan juga UNESCO. Baik, yang ni kita sebut macam mana sebutan? Sebab tu dia kata tadi hendaklah dieja berdasarkan bunyi sebutan. Kita tak sebut UNESCO, kita sebut dengan UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. So gabungannya menjadi UNESCO.
So ejaan baku bagi ejaan jawinya adalah UNESCO. Ya waw yu, nun ya sin nes, kaf waw ko. Okey, ada lagi tak akronim yang digabung menjadi satu sebutan? Ada. So banyak lagi lah untuk perkataan lain. Jadi sistem yang sama. Contohnya JAKIM, UMNO, IKIM, Petronas, UNESCO, mana-mana lah. Okey, kita tak sebut huruf satu-satu. Contohnya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ni apa? Gabungan dia JAKIM. Tak, kita sebut dengan JAKIM terus. Dengan IKIM. Buka radio IKIM tu, kita tak sebut tolong buka radio IKIM. Tak, kita sebut dengan IKIM. So ejaan jawinya adalah alif ya i kaf ya mim kim. Okey, baik, kita pergi yang kedua. Kata singkatan. Kata singkatan terbentuk daripada kata yang disingkatkan. Maksudnya diambil huruf-huruf awalan tersebut dan digabung. Dia tak boleh nak ujarkan sebagai satu perkataan. Contohnya PBB. Kalau kita nak ujarkan ni macam mana nak bunyi? PBB pop. Kan? So dia sebut satu-satu. P, B, B. Okey. Bagi mengeja perkataan, padanan nama bagi huruf rumi dalam jawi perlu digunakan. Contoh, macam saya sebut tadi PBB, padanan nama bagi huruf rumi. Huruf ruminya adalah huruf P. Lepas tu kita kena jawikan huruf rumi tersebut. Contohnya huruf P, ejaan jawinya adalah payapi. So ejaannya adalah payapi. Untuk menyebut P, okey, B, ejaan jawinya adalah bayabi. So jadilah dia payapi titik bayabi titik bayabi titik. So jadilah dia PBB. Baik. Saya nak tekankan di sini, sebelum ini kita mengeja kalau dia ada beza bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kalau yang bahasa Melayu kita eja awalan dia saja. Untuk PBB sebelum ini, ingat kan? Disclaimer, sebelum ini kita eja dengan pa titik ba titik ba titik pa ba ba ataupun DBP. Okey, Mushi Dewan Jawi, Mushi Jawi Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka tu DBP. So kita nak buat ringkasan DBP. Sebelum ini kita gunakan dal titik ba titik pa titik da ba pa. Baik, itu dulu. Tapi sekarang tak kiralah dia tu asal bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, kita eja dengan menjawikan sebutan huruf rumi tadi. Okey, kita tengok satu persatu untuk singkatan. Baik, sebelum kita pergi kepada contoh-contoh, kita pergi kepada padanan huruf rumi dalam jawi dulu. Saya letakkan di sini 26 huruf abjad A sampai Z. Okey, kita tengok satu persatu. Untuk A, seperti mana yang kita sebut tadi, hamzah diletakkan di atas alif. Okey, fokus pada huruf A. Dan juga huruf I, hamzah diletakkan di bawah ya. Hamzah ya, kemudian alif ya, hamzah diletakkan di bawah alif. Okey, ejaannya alif ya, tapi hamzah diletakkan di bawah. Cuba tengok perbezaan. Untuk A, hamzah di atas. Untuk I, hamzah di bawah. Dan untuk I, tadi kita dah sebut dah tadi. Tiga-tiga ni kedudukan hamzah kita dah sebut dah tadi. Ejaan A, hamzah di atas. Ejaan I, hamzah di bawah alif. Dan juga untuk I, hamzah berada di atas garisan di antara alif dengan ya. So ejaannya alif, hamzah, ya. Hamzah di atas garisan. Okey. Baik, untuk huruf B sama bayabi, sin ya si, dal ya di, tak ada masalah. F, alif ya fa F, jim ya ji. Okey. Alif ya ca H. Sebutannya adalah H. Ada yang sebut H. Biasanya yang English punya H. Tapi sebutan baku untuk bahasa Melayu, kita sebut huruf H ni adalah alif ya ca H. Okey, kemudian huruf J. Kenapa J ni kena dia ada huruf H di belakang? Kenapa J tak buat jaya jim ya J? Sebab berlaku persamaan dengan huruf G. Nampak tak? Kalau kita eja G, jim ya G. Kalau kita eja J dengan jim ya juga, kita akan terkeliru. Okey? Terkeliru antara G dengan J. Kemudian J itu diletakkan H. Okey, jadilah dia jim ya ha J. Okey? Kemudian huruf K, kaf ya sahaja.
Tadi J kita letakkan ha. Kenapa K tak letakkan kaf ya ha? Kerana tidak ada huruf Q. Faham tak? Tadi kita letakkan J, kita letakkan ha di belakang untuk mengelakkan kekeliruan dengan huruf G. Tetapi huruf K kita sekadar eja kaf ya K. Kenapa? Sebab tidak ada huruf Q. So ejaan K nya adalah kaf ya K. Untuk L, alif ya lam L. Okey, fokus kepada M dengan N. Kenapa M dengan N ni dieja dengan Ain? Sebutannya bukannya Aim dengan Ain. Susah pula kita. Aim si A. N A M Ain, A M Ain. Tak payah, tak sebut dengan Ain. Tak perlu nak makhraj tajwid sangat. Kenapa dia eja dengan Ain? Baik. Kalau kita eja dengan alif ya mim, macam kata L tadi. Kita eja L, alif ya lam L. Untuk M, kalau kita eja alif ya mim, dia akan timbul kekeliruan dengan ayam. Kan nanti nak eja MCA jadi ayam CA. Okey. Ataupun YAM, kan dia akan jadi YA ayam. Ya. Ada soalan. Ya, baik. Biasa kita ajar budak kan kalau G tu ga. Kan sebelum ni kan G ga. G padanan hurufnya ga. Macam mana tak? Bila G padanan huruf ga? Oh, G. Padanan dia ga. Okey, itu padanan huruf. Okey, sama juga huruf F, dia padanan huruf fa. Betul. Tetapi sekarang ni kita nak eja singkatan. Bukan ni, sekarang ni bukan padanan huruf macam kita nak eja gajah, kita nak eja flower horn tu, bukan. Kita bukan nak meletakkan F ni sebagai huruf fa sini, tak boleh. Dia kalau nak eja singkatan, dia kita sebut kan, contohnya KFC. So kita sebut F. Macam mana kita nak eja F? So untuk membunyikan F, kita eja alif ya fa F. Dia faham tak? Sebab G di sini, kenapa dia eja jim ya G? Kita tak boleh letak ga. Itu padanan huruf untuk mengeja perkataan yang mengandungi huruf G. Contohnya gajah, ataupun gugus, ataupun gurau, ataupun lagu. So kat situ memanglah huruf G tu memang padanan dia huruf ga. Sama je huruf H. Padanan dia kita ajar budak, huruf H ni padanannya adalah ha ataupun ha. Kenapa ha, kenapa ha? Macam-macam lah. Ataupun huruf K, dia ada padanan dia kaf dengan kof, kan? Tetapi di sini kita bincang untuk mengeja singkatan, kita ambil huruf tadi, kita jauhikan sebutan huruf tersebut. Kita sebut satu-satu. Kalau kita sebut, kita akan nampak A, B. Macam mana bunyi B? Baya B. C, sin ya C. D, daya D. G, jim ya G. Nampak tak? So kita aja H, alif ya ca H. Kita tak pakai huruf H, kita tak pakai huruf H. Kita pakai ejaan alif ya ca untuk membunyikan H tu. Okey, boleh Ustazah? Okey Ustaz, maknanya sekarang ni padanan bunyi ni padanan ni untuk singkatan. Ni padanan huruf rumi dalam Jawi untuk singkatan. Dan terima kasih Ustazah kena tolong ingatkan saya. Jangan guna padanan ini untuk mengeja ejaan Jawi. Macam asas yang kita, contohnya huruf C, padanannya untuk mengeja huruf perkataan yang ada huruf C, kita eja dengan ca. Contohnya cawan ataupun cacing. Tetapi kat sini dia adalah ejaan Jawi bagi sebutan huruf untuk mengeja singkatan. Contohnya MIC. Macam mana kita nak eja C? Ejaannya adalah sin ya C. Okay, boleh faham Baik. Kita kembali kepada aim tadi. Kenapa tak eja alif ya mim? Dia akan jadi ayam. So ejaan M-nya adalah ain ya mim. Tapi sebutannya masih lagi M. Tak perlu ditekankan makhraj halqiyah huruf ain tersebut. Tak payah. Tak payah jadi aim, tak payah. Jadi M saja. So sama dengan N. Kenapa tak eja alif ya nun? Macam L, alif ya lam. Kalau N sepatutnya alif ya nun. Tetapi kalau eja alif ya nun, dia jadi ini. Nampak tak? So mana-mana singkatan yang ada huruf N, kalau kita eja alif ya nun, dia akan jadi ini. Dia akan menimbulkan kekeliruan. Jadi ejaan di sini untuk N, okey, secara rasminya M ain ya mim dan N ain ya nun. Baik. Kita pergi yang seterusnya. Untuk O alif waw sama, pa ya pi Q. Kita pakai huruf qaf, Q. Okey, R alif ra R, S alif ya sin S, T ta ya T, U ya waw U, V va ya V, W, ni W, dal, ba, lam, ya, waw, W. X, okey, alif ya kaf,
Kemudian kita jarakkan dengan huruf sin. Okey, yang ni masuk dalam satu tajuk. Lepas ni insya-Allah sempat kot. Kita akan sebut berkenaan dengan gugus konsonan yang berada dalam satu suku kata, ataupun kita panggil gugus konsonan yang berakhir dengan gugus konsonan yang berada di akhir sebutan. Okey, contohnya X. Kenapa dijarakkan? Sedangkan kaf dengan sin kan boleh bersambung. Kenapa dijarakkan? Dia ada satu formula. InsyaAllah kita akan sebut sepatutnya. Okey, Y, waw, alif, ya, Y. Dan juga Z, zai, ya, ta, Z. Baik, yang ni memang kita kena ingatlah untuk ejaannya. Okey, untuk singkatan, bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Yang pertama, dilafazkan huruf demi huruf. Kerana PBB kita tak boleh nak ujarkan sebagai satu perkataan macam Jakim dengan Ikim tadi. So, kita sebut satu persatu. PBB. Okey, kemudian dieja dengan nama huruf rumi dalam Jawi. Kita dah sebut tadi. Macam mana nak eja P, payah P. Macam mana nak eja B, bayar B. Macam mana nak bunyikan huruf B ni, bayar B. Okey, kemudian diletakkan. Yang ni penting. Diletakkan tanda titik selepas setiap huruf tersebut. Biasanya kalau anak murid saya jawab soalan untuk singkatan ni, dia akan terlepas pandang. Di belakang sekali, dia terlepas titik. Contoh PBB. Biasanya orang eja payah titik, bayar titik, bayar. Yang belakang ni ditinggal. Baik, formula dia mudah je. Kalau ada 3 huruf di sini, P, B, B, ada 3 huruf bermakna ada 3 titik. Boleh? Kalau K, S, U ada 3 huruf, kita kena ada 3 titik. J, P, N, T. Nampak? Sebelum ni dia eja dengan jim, pa, nun, ta. Tetapi yang terkini, tak kira dia bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Untuk ejaan singkatan yang terkini, kita eja dengan sebutan huruf rumi tersebut. Okey, sebutannya adalah yang ni saya tersilap. Sepatutnya J, sekejap ya. J sepatutnya jim, ya, ha. Ada kesilapan sedikit. Sekejap ya. Baik, kita kembali. JPNT. Maaf, biasalah manusia tak lagi daripada kesilapan. Okey, so J, kalau kita eja jimya tadi, dia akan jadi GPNT. Sepatutnya JPNT. So ejaan J kita kena ingat dia adalah jimyaha. Baik. Kemudian TUDM. Okey, TUDM. Sama je. PDRM dan juga GPMS, Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. Okey, GPMS. So yang ni mudah je lah, kita dah sebut tadi. Baik, untuk yang contoh yang saya bagi ni untuk bahasa Inggeris, dia sama je sebenarnya. Untuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang terkini dia sama. MCA, KLSE, MIC dan juga PLO. Okey, singkatan dia MCA, KLSE, MIC dan PLO. Sama je. Ejaannya menggunakan ejaan huruf rumi. Okay, dieja dengan nama huruf rumi dalam tulisan Jawi. Okey. Kemudian contoh lain, CIA, KLCC, yang ni panjang sikit. WWF. Okey. 3 huruf je tapi dia panjang sikit sebab dia ejaan W tu dia panjang sikit. WWF. Ingat, kalau dia ada 3 huruf bermakna dia ada 3 titik. Baik, yang terakhir untuk ejaan ini KFC. Okey, KFC, Kentucky Fried Chicken. Ejaannya adalah kafia titik, alif ya fa titik dan sin ya titik. Okey. Baik. Kita pergi kepada gugus konsonan yang saya sebut tadi seperti huruf X tadi. Okey. Gugus konsonan ni apa? Gugus konsonan maksudnya 2 huruf Jawi ataupun 2 huruf konsonan yang membentuk gugus konsonan di akhir kata. Okey, sebutan yang terakhir. Dia ada 2 huruf konsonan yang duduk dekat-dekat. Okey, dia tidak dirangkaikan ataupun tidak ditulis bersambung sekiranya sebutan tersebut menimbulkan suku kata tertutup bagi kata Melayu jati. Kalau terang macam ni memang payah sikit lah nak faham. Kita tengok contoh.
Okay, sekali lagi, dua huruf konsonan yang membentuk gugus konsonan. Okay, dua konsonan yang duduk dekat-dekat, yang berada di akhir kata. Saya bagi contoh terus. Sains, dia ada N dengan S, duduk dekat-dekat, berada di akhir kata. Ataupun teks, ataupun kompleks, so KS, duduk dekat-dekat. KS tu adalah dua konsonan yang duduk dekat-dekat, berada di akhir kata. Okey, dia tidak dirangkaikan ataupun tidak ditulis bersambung bagi mengelakkan daripada terbentuk suku kata akhir tertutup bagi kata Melayu jati. Baik, kita tengok contoh. Ejaan teks, kalau ikutkan kita eja ta, ya, kaf dan sin, tulis bersambung. Tetapi di sini kita tak boleh sambungkan dia, walaupun huruf kaf tersebut boleh bersambung. Asalnya boleh bersambung dengan huruf selepasnya. Tetapi untuk mengelakkan kaf sin ini, dia akan membunyikan suku kata tertutup bagi bahasa Melayu. Ada tak bahasa Melayu yang bunyi kaf sin dibunyi kas? Ada tak bahasa Melayu yang bunyi kas? Ada. Contohnya bekas dan juga lekas. Okey, dia ada bunyi kas. So, untuk mengelakkan dia dibaca dengan tikas ataupun tekas, maka huruf sin tersebut dijarakkan. Bila dijarakkan, barulah kita nampak ejaannya adalah teks. Okey, sebutannya adalah teks. Baik, sama juga dengan kobalt. Kobalt, ejaan dia kaf, waw, ba, lam, ta. Lam dengan ta sepatutnya boleh bersambung. Tetapi gabungan dua konsonan di akhir suku kata L dengan T ataupun lam dengan ta ini, apabila disambung, dia boleh membentuk suku kata yang ada dalam bahasa Melayu. Lam ta bunyi lat. Ada tak bahasa Melayu, dalam bahasa Melayu bunyi lat? Ada, bulat. Contoh. Okay, so ejaannya tidak bersambung. Sama juga dengan sains. Apabila nun dengan sin berada disambungkan, dia akan jadi bunyi nas. Ada tak bahasa Melayu yang berbunyi nas? Ada. Contohnya nenas. Sama juga dengan X tadi, X-ray. Kenapa kaf dengan sin tak sambung? Sebab kalau disambung, dia akan jadi satu bunyi suku kata tertutup bahasa Melayu yang berbunyi kas. Okay? Dan juga giant. Yang ni soalan yang memang favorit saya lah. Kalau buat soalan dekat sekolah, murid-murid saya dia akan eja macam-macam. Ada yang eja gaya, alif, nun, ta, gian. Kita tak sebut gian, itu mak gian. Kita sebut giant. Untuk kata bahasa Inggeris ini disebut dengan giant. Okey, nun dengan ta, kalau disambungkan, dia akan membentuk satu bunyi baru yang ada dalam bahasa Melayu. Nun ta bunyi nat. Ada tak bahasa Melayu, ada tak bunyi nat dalam bahasa Melayu? Ada, tenat contohnya. So, kita jarakkan nun dengan ta, walaupun huruf nun tu boleh bersambung dengan huruf selepas. So, kita boleh perhatikanlah di sini, kaf dengan sin, lam dengan ta, nun dengan sin dan juga nun dengan ta. Jadi kalau ada lagi gabungan dua konsonan ini yang lain daripada yang saya sebut di sini, kalau ada lagi, kita perhatikan. Kalau ada bunyi gugus konsonan tersebut boleh membentuk suku kata yang ada dalam bahasa Melayu, dalam sebutan bahasa Melayu, maka kita akan jarakkan. Kalau huruf tersebut memang boleh bersambung asalnya, tetapi kita jarakkan. Baik. Untuk catatan, untuk gugus konsonan yang tidak boleh membentuk suku kata akhir tertutup bagi kata Melayu jati, dieja berangkai jika hurufnya boleh bersambung. Baik. Contohnya bank, sebutan bakunya adalah bank. Okey, N dengan K, kalau ikutkan dia eja dengan nun dengan kaf. Tetapi di sini sebutan kita tak sebut dengan jelas huruf N tersebut. Kalau dalam tajwid dia jadi ikhfa hakiki. Kita sebut bank. Okey. Jadi ejaannya nga dengan kaf. Kenapa nga dengan kaf ni boleh bersambung? Ejaannya bank, ba, nga, kaf. Kenapa nga dengan kaf ni boleh bersambung? Okey, nga dengan kaf ini membentuk suku kata yang berbunyi ngak. Ada tak dalam bahasa Melayu suku kata yang berbunyi ngak? Ada. Contohnya dongak. Tetapi ngak, kalau nak mengeja ngak, N-G-A-K, ngak dalam bahasa Melayu, kita mesti eja dengan ngakof. Nampak tak? Sebab K yang berada di akhir suku kata bahagi bahasa Melayu mesti ditukar kepada huruf kof. Kalau kita nak eja dongak, dal, waw, nga, kof.
Tetapi di sini dia ada ngakaf. So ngakaf ini dia tidak akan mengelirukan, tidak akan menimbulkan suku kata yang ada dalam bahasa Melayu. Jadi ejaan bang adalah bangakaf. Sama juga dengan zing. NK ini gabungan dia menjadi huruf nga. So ejaan zing, zai, ya, ngakaf. Ada lagi tak? Ada. Contohnya ejaan warna pink ataupun ling. Okey, ataupun sing. Okay, sing yang kat rumah kita tu S-I-N-K, dia eja dengan sin, ya, nga, kaf. Okey. Baik, golf. Ejaan golf, ga, waw, lam, fa. Lam dengan fa boleh bersambung. Kenapa kita boleh sambung di sini? Ada tak dalam bahasa Melayu yang membentuk suku kata laf? Okey, kalau mu'alaf itu bahasa Arab. Bahasa Arab tak masuk. Dia nak kalau dia ada sebutan dalam bahasa Melayu, maka dia kena pisahkan lam dengan fa. Tetapi laf ini, sebutan laf ini tidak ada suku kata dalam bahasa Melayu. Maka ejaannya lam dengan fa ni disambung. Okey. Dan trend. Ada tak sebutan dalam bahasa Melayu nad? Tak ada. So nun dengan dal, gabungan nun dengan dal ini tidak akan membentuk suku kata tertutup bagi bahasa Melayu, maka nun dengan dal boleh disambung. Contoh lain bagi ND, contohnya Thailand dan juga Genting Highland ataupun Cameron Highland. Jadi nun dengan dal tersebut boleh disambung. Baik, saya tulis sikit lagi. Yang ni yang terakhir. Okay. Sistem penomboran. Saya sentuh sikit. Sistem penomboran bagi yang ni memang ditekankan, saya masukkan juga di sini kerana ramai di kalangan guru kita, guru pendidikan Islam dan juga guru kafar yang bermasalah nak eja nombor ataupun tarikh. Okey, ataupun ada yang salah lagi buat banner, nak tempah banner dalam tulisan Jawi tapi masih lagi salah untuk cara penulisannya. Baik. Tulisan Jawi menggunakan nombor yang sama dengan tulisan Rumi. Okey, nombornya maksudnya nombor 1 2 3 macam biasalah. Okay, dia tak pakai nombor Hindi yang macam dalam Quran tu. Kita panggil dia nombor Hindi. So kita akan pakai nombor biasa ni 1 2 3. Baik, kalau nombor sahaja kita boleh gunakan palang. 1 hari bulan 6 2021 kita pakai 1 palang 6. Okey, kita guna palang. Ataupun kita boleh guna titik. 1.6.2021. Ini untuk nombor sahaja. Dia tidak ada ejaan Jawi untuk bulan apa, tak, dia guna nombor sahaja. So kita boleh pakai 1 palang 6 palang ataupun 1.6 titik. Okey. Untuk tempoh waktu, contohnya 1 hingga 2 hari bulan 6. Program tu akan berlangsung 1 hingga 2. So kita akan pakai 1-2 hari bulan 6 2021 ataupun 25-28 25 hingga 28 hari bulan. Ataupun kita pakai 1-2 titik 6 titik. Yang ni kita pakai titik, yang ni kita pakai palang. Dua-dua ni boleh pakai, sama ada palang ataupun titik. Baik, saya bagi contoh. Anak saya lahir pada 22 hari bulan 8 2008. So kita boleh pakai anak saya lahir pada, okey, cuba tengok tarikhnya kat mana. Dia bukan duduk belah kanan, dia duduk sama macam tulisan Rumi, berada di belah kiri. 22.8.2008. Yang ni pakai titik. Atau kita boleh pakai anak saya lahir pada 22 hari bulan 8, kita pakai palang. Okey, 22 palang 8 palang 2008. Okey. Baik, untuk tempoh waktu, contohnya tarikh program tarikh program kita tuliskan 12 hingga 15. Program kita 12 hingga 15 hari bulan 5 2020. Contoh. So 12 hingga 15 kita akan letakkan di belah kiri, bukannya di belah kanan. Okey, 12-15. Seperti mana saya sebut tadi, tempoh waktu 1 hingga 2 kita pakai dash, 12 hingga 15 kita pakai dash. Kemudian yang bulan tadi kita letakkan titik atau kita palang dia. Boleh. Baik, seterusnya. Saya laju sikit ya. Untuk tarikh, bagi nombor dengan bulan yang dieja. Contohnya bulan Jun. Kalau kita guna nombor 26 hari bulan 6, kita pakai nombor 6. Macam tadilah, itu nombor sahaja. Tapi yang ni bulan tersebut kita jawikan. Contoh pada 26 Jun 2021. Yang ni tak ada masalah, semua orang boleh buat. Okey, 26 Jun 2021. Kemudian kalau kita pakai hingga,
26 hingga 27, tetapi kita pakai simbol dash. Cuba tengok kat mana kedudukan nombor 26 tadi. Dia akan berada di belah kiri. Okey, ingat, dia akan berada di belah kiri. Tapi janganlah kita baca pada 27 hingga 26. Tak. Dia untuk gabungan 26-27 ni diduduk sekali. So, ejaan jawinya dari kanan, pada 26 hingga 27 Jun 2021. Kalau kita pakai dash. Tetapi kalau hingga tersebut kita jawikan. Dia beza. Pada 26 hingga 27 Jun 2021. So, terpulang pada kita lah nak pakai yang pertama ataupun yang kedua. Okey, 26-27. Okey, yang ni penting. Perhatikan nombor yang sedikit berada di belah kiri. 1 hingga 2, 5 hingga 10, 4 hingga 25 contoh. So sekarang ni kalau kita jawikan hingga tersebut, dash tadi kita pakai hingga, kita gunakan perkataan jawi. So kita akan jadi pada 26 hingga 27. Okey, baik. Kita tengok atur cara. Contoh. Sebelum tu kita pergi kepada nombor yang didahului oleh sendi nama ke. Contohnya tempat ke-8, tempat ke-9, tempat ke-10. Okey, penulisannya hendaklah menggunakan tanda sempang. Okey, nombor 1 hingga 11 tidak harus ditulis dengan angka. Okey, yang sebaiknya kita jawikan, kita eja dia. Nombor 1 hingga 11. Contohnya nombor tempat ke-5, tempat ke-8, tempat ke-10. Contoh saya ambil sini tempat ke-8. So kita jawikan kaf ke lam alif pa nun ke-8. Untuk nombor 1 hingga 11. Biasanya kita jawikan yang 8 ni, kita jawikan. Tetapi hanya nombor 12 ke atas sahaja yang perlu ditulis dengan angka. Maka kalau nombor 12 kita akan letak nombor 1 dan nombor 2. Contoh ke-12. Okey. Untuk kata sendi nama ke, penulisannya hendaklah menggunakan tanda sempang. Okey. Jadi kalau kita nak eja, saya mendapat tempat ke-12 dalam kedudukan dalam kelas. Contoh. Okey, saya mendapat tempat ke-12. So ke ini diletakkan dash dan kita letakkan nombor 12. Ingat nombor 12 ke atas. Tapi kalau di nombor 11 kita akan eja kaf ke sin se ba be lam sin las ke-11. Okey, boleh? Okay, jadi yang ni yang ke-12. Kenapa? Sebab sebutan tadi, kalau yang tempat pertama, kedua, ketiga, okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia adalah satu perkataan je. Tetapi kalau 12, 13, 21, 400, so dia akan jadi dua perkataan. So kita hanya pakai nombor. Okay, contohnya bermula dari, ingat hanya nombor 12 ke atas sahaja yang ditulis dengan angka. So angka dia 1 dan 2. Okey. Contohnya ke 140. So ke, okey, kaf ke dash 140. Okey. Ke 1800, ke sejuta, mana-manalah. So kita pakai kaf, ke dan juga dash. Untuk sendi nama ke, kita pakai dash. Baik. Untuk nombor yang didahului oleh sendi nama D. Ni dia ada beza sikit. Untuk sendi nama D tidak perlu ditulis dengan sempang dan ditulis rapat dengan angka. D 12 buah negeri. Kalau dalam Rumi dia ada jarak sikit, tetapi dalam Jawi disambung terus. Dal 12. D 12. Dia tak ada sempang, dia tak ada jarak, dia terus dal 12. D 140 buah kampung, sama dal 140. Tapi jangan terbalik pula. Jangan jadi D satu dekat dengan D tu, jangan. Dia 140 dia sama. Tulisan dia sama dengan tulisan Rumi. Baik. D 1800 buah masjid. So dia akan jadi dal 1800 buah masjid. Okey. Kemudian kalau kita tengok atur cara tadi, seperti yang mana saya sebut tadi, 13 Jun 2016 tak ada masalah. Okey, 7.5 tak ada masalah. 7.40 masih tak ada masalah. Ini masalah. Kalau kita pakai dash, nombor yang sedikit tadi diletakkan di belah kiri. 8 hingga 8.15. Okey, 8-8.15. Jangan terbalik. Yang ni penting. Ataupun kalau kita buat membaca ayat 1 hingga 15. So 1-15. Nombor 1 tu akan berada di belah kiri.
Tetapi kalau kita jawikan hingga tersebut, dia akan jadi 8 hingga 8.15 malam. Itu beza dia. Okey, yang ni yang kita kena perhatikan. Biasa yang salah sinilah. Okey. Dan yang terakhir untuk hari ini, sistem penomboran, angka kita panggil dia angka Hindi. Angka Hindi ini, angka nombor 2 kita ada yang panggil nombor Arab, ada yang panggil nombor Hindi. Sebenarnya dia adalah angka Hindi. Okey, angka Hindi hanya di nombor 2 ni hanya digunakan bagi melambangkan kata ganda penuh. Contohnya guru-guru, kata-kata, rama-rama, ataupun mana-manalah murid-murid, rumah-rumah, sekolah-sekolah. Okey. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lamu bissawab. Saya dah lebih 15 minit. Saya rasa sekadar itu saja untuk hari ini. Maaf tak sempat untuk buka soalan, tapi kalau ada yang terakhir saya bagi satu. Kalau ada soalan dari kalangan peserta di Google Meet, kalau ada? Ada Ustaz. Satu je. Tak cik banyak satu je. Satu je. Untuk kata ganda 2 tu, kalau perkataan yang berganda lain, contoh bersama-sama. Okey, yang tu dia bukan kata ganda penuh. Dia dipanggil kata ganda berimbuhan. So ejaan ni jadi lain lah. Yang tu kalau nak lebih detail, dia kena kursus lain lah. Tapi kalau nak sebut sini pun boleh. Bersama-sama. Okay. Kalau kita eja bersama, ba, sin, alif, mim. Tetapi kalau kita eja bersama-sama, kita tak boleh letak nombor 2. Okay. Kalau kita letak nombor 2 tadi, nombor 2 Hindi tadi, kita akan jadi bersama-bersama. Tapi ejaannya adalah ba, sin, alif, mim, alif. Tu untuk kata ganda sebahagian. Dia kena kembalikan huruf alif. Kenapa? Sebab bersama-sama dia anggap macam satu perkataan. Alif yang dibuang tadi, dia telah berada di tengah perkataan. So, ba, ra, sin, alif, mim, alif, dash. Dia tak boleh pakai nombor 2 dah. Dia pakai dash, lepas tu sambung sin, alif, mim. Yang tu untuk kata ganda. Saya rasa banyak lagi contoh-contoh yang kita kena faham kat situ. Jadi, masa pun tak sempat dah ni. Okay? Kalau ada soalan lain, rasa tak ada kot. Okay, sebab dah lewat sangat. Sebab kita janji nak berhenti pukul 1. Ni pun dah panjang sangat dah ni. Jadi saya rasa sekadar tu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita, kalau ada peluang lagi, kalau ada ruang dan keizinan daripada Allah, kalau ada kesempatan, InsyaAllah kita akan teruskan lagi program sebegini. Dan minta maaf lah kalau ada yang terkurang. Dan seperti mana ada tadi yang PM saya, dia kata Ustaz cakap nak kata KL tak KL, nak kata Terengganu tak Terengganu, dia capur jadi Terengganu dah tahulah. Dia bunyi, minta maaf lah, saya nak cakap baku KL, standard KL itu tak pandai sangat. Dia agak rohak bagi saya. Nampak? Rohak dan jadi kekak. So dah keluar perkataan yang pelik-pelik tu. Okay, so untuk yang akhirnya, saya mohon maaf kalau ada kesilapan. Dan mohon juga kalau ada kesilapan, mohon ditegur oleh mushi-mushi. Kalau ada pakar-pakar Jawi yang lebih hebat lagi di kalangan kita. Okay. Jadi mohon teguran dan minta maaf lah kalau nampak macam agak awkward, macam pelik, macam kekok je. Sebab ini adalah kali pertama saya bersiaran secara live di YouTube. Jadi insyaAllah kita buat penambahbaikan kalau ada lagi lepas ni, insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar saja untuk hari ini. Wallahualam. Kita jumpa lagi dalam siaran yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.